KPM. Assalamualaikum. Anda masih bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021 ya. Tadi kita dah belajar mengenai sains sukan. Sekarang kita tengok mata pelajaran asas kelestarian pula. Tetapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi saya ingin menegaskan kepentingan kita haruslah menjaga SOP kerana kita harus memutuskan rantaian COVID-19. Macam mana nak buat macam tu? Nombor 1, pakai pelitup muka. Nombor 2, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial. Dan yang ketiga, tentunya tangan kena sentiasa bersih, guna air dan sabun secukupnya ataupun kita guna hand sanitizer ya. Baiklah, kalau kita nak tahu tenaga pengajar untuk asas kelestarian kita hari ini, jom kita tengok dulu profil guru. Jadi Sukses SPM 2021 hari ini ya, dengan mata pelajaran asas kelestarian, kita ada menjemput seorang guru yang istimewa bersama saya hari ini ialah Cikgu Salina Shahudin daripada SMK Agama Muslim River Perak. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Baik, sihat Cikgu. Alhamdulillah. Ya, begitu banyak pengalaman tahun Cikgu dah mengajar sekarang ni. Ya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya. Alhamdulillah. Cikgu, tentunya dalam mata pelajaran kita asas kelestarian hari ini bukan kita berdua sahaja. Kita ditemani oleh murid-murid di rumah, di dalam talian juga daripada sekolah. Sekolah cikgu juga, SMK Agama Muslim River Perak. Jom kita tengok mana adik-adik kita, murid-murid kita kat rumah. Cuba lambai sikit. Assalamualaikum semua. Ya, tu dia, saya begitu bersemangat murid-murid kita di rumah ya. Okey, sila perkenalkan diri, saya akan sebut nama anda satu-satu. Kita bermula dengan Amirul Rashid. Di mana Amirul? Salam sejahtera, nama saya Amir Rashid bin Azmi. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Muslim River. Ya, Amirul. Dan seterusnya kita ada Muhammad Nur Aiman. Assalamualaikum Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Syazwan dari SMK Agama Muslim River. Baiklah, terima kasih Aiman. Sufi Nur Najihah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sufi Nur Najihah binti Ahmad Sufian dari SMK Agama Muslim River. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Muhammad Azri Haikal. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri Haikal bin Aznan. Saya dari Sekolah SMK Agama Muslim River. Ya, kita ada Ainul Syafiqah. Yang mana Ainul? Assalamualaikum. Nama saya Ainul Syafiqah binti Nur Asmawi. Saya dari SMK Agama Muslim River. Baiklah. Yang terakhir kita ada Ibtisam. Ibtisam, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Ibtisam binti Tazrijal. Saya dari SMK Agama Muslim River. Baiklah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua adik-adik kita kat rumah. Selamat datang ya ke Sukses SPM 2021 hari ini dengan mata pelajaran asas kelestarian ya. Tentunya kita juga ada Cikgu Salina. Cikgu, boleh tak just perkenalkan sikit apakah topik yang kita nak belajar hari ini? Okey. Topik kita nak belajar hari ini berkaitan dengan kawalan. Okey, sistem kawalan ni memang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Okey, di mana kita ada kawalan hidrolik, di mana kamu tengok kren kan? Kemudian kawalan pneumatik, pintu bas, buka, tutup. Okay? Kemudian kawalan elektrik, paling dekat aircon. Sekarang ni dalam studio ni ada aircon kan? Sejuk cikgu kan? Sejuk. So dikawal oleh kawalan elektrik. So itulah seberingkas. Maknanya apa yang kita nak belajar dalam topik kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik dalam mata pelajaran asas kelestarian ni boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Dan juga mungkin macam mereka yang ingin menjadi jurutera. Betul. Engineer semua mungkin boleh diaplikasi. Betul. Dalam banyak bidang. Baiklah, begitu menarik cikgu ya. So saya pasti adik-adik kat rumah, murid-murid kat rumah pun dah tak sabar dah nak tahu dengan lebih lanjut yang apa yang kita nak belajar hari ini cikgu. Cikgu pun dah bersedia dah? Dah lama bersedia. Cikgu dah bersedia? Okey, mungkin saya boleh dapatkan cikgu standby di sebelah sana kejap lagi ya. So saya pasti murid-murid kita kat rumah tak sabar-sabar nak tahu apa lagi Cikgu Salina kita yang hampir 20 tahun pengalaman pengajaran ni ya. Tapi sebelum tu saya rasa saya nak berehat sekejap. Saya nak minum air kejap. Tapi jangan ke mana-mana, bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Dalam asas kelestarian ni, saya ada paling suka satu subtopik ni, iaitu berkaitan dengan litar pendawaian elektrik.
Saya minat dengan elektrik sebab elektrik ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian kita pun kita memerlukan elektrik. Saya minat pelajaran asas kelestarian ni sebab saya nak jadi jurutera dan saya suka bila saya belajar bab-bab pendawaian elektrik, bab-bab jaringan kuasa semua tu. Saya sangat berminat dalam subjek asas kelestarian kerana saya tertarik dalam bidang kejuruteraan. Subjek ini bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya, justru ia dapat meningkatkan teknologi di negara kita pada masa yang akan datang. Dalam masa yang sama, kita juga dapat mengekalkan kelestarian di negara kita. Didik TV KPM. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita kembali ke Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Sean. Ya, dan hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran asas kelestarian dengan tajuknya kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik. Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan kepada semua, pastikan kita semua mematuhi SOP ya. Dan tadi ketika kita berehat kejap dengan cikgu tadi, saya dah pastikan cikgu juga telah mensanitasi tangan. Saya pun telah lakukan kerana kepentingan kebersihan tangan ni untuk mengawal COVID-19 sangat penting. Baiklah, cikgu kita pun dah ready dah. Cikgu Salina Syahudin ni daripada SMK Agama Slim River Perak. Ya, cikgu, betul. Teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, baik. Terima kasih, Hanif. Okey, ya. Jadi ini tajuk kita pada hari ini. Okey, kita nak fokus kepada bagaimana kamu nak tackle soalan SPM 2021 nanti. Ya. Jadi, kita ulang kaji sedikit. Kamu belajar tentang hidrolik, pneumatik dan elektrik. So, ini perkara penting. Hidrolik menggunakan cecair bertekanan, pergerakan umbuh dalam silinder. Pneumatik menggunakan udara bertekanan, melibatkan pergerakan umbuh dalam silinder. Kawalan elektrik menggunakan tenaga elektrik, pergerakan motor elektrik. So, kita tahu perbezaannya lah. Okey, Hanif? Boleh faham? Saya boleh nampak cecair, udara dan sebelahnya menggunakan tenaga elektrik. Ya, betul. Okey, jadi bila buat ulang kaji, pastikan pelajar dapat menguasai keempat-empat perkara ini dalam kawalan hidrolik. Okey? Ini sangat penting. Okey, jadi dalam kawalan hidrolik ada 4 perkara inilah yang kamu kena catat bila kamu mengulang kaji. Okey, kemudian jika kawalan pneumatik ada 3 perkara yang lebih kurang sama. Yang samalah, cuma satu je tak ada. Hanif perasan tak apa yang tak ada? Dah satu dah hilang dah tadi cikgu, ada 4. Yelah, apa yang hilang? Cikgu nak tanya saya, nak cikgu beri kat rumah, cikgu bagi jawapan. Formula yang tak ada. Dalam pneumatik tidak ada pengiraan, jadi tak ada formula ya. So ini 3 perkara yang kamu kena kuasai. Okey, kemudian dalam kawalan elektrik, ini 3 perkara, dia ada lain sikit sebab kawalan elektrik ni dia ada jenis litar. So dia ada litar TPT, jujukan, palam dan jogging. Nanti sebab pelajar ni dah pandai, mereka dah belajar, so mereka tahu dah semua litar ini. Okey. Cikgu cakap pandai, saya tengok masing-masing murid-murid kita tersenyum kat rumah. Ya. Bagus tu cikgu. Semua pandai, semua akan skor A+ lah. Tu doa tu. Ya. Okey, so kita tengoklah, kita terus kepada soalan. Okey, ini contoh soalan bahagian A, SPM 2018. Okey, kita tengok. Okey, di sini apabila kamu dapat soalan, perkara yang penting ialah kamu perlu highlight apa yang kata kunci, kata tugas yang membantu kamu dalam menjawab soalan. Okey, jadi di sini kita dah ada dah. Okey, cikgu dah highlightkan di sini. Okey, iaitu di sini ada hidrolik. Dan kamu perlu kenal, bila ada hidrolik, biasanya kita ada sistem ini. Okey, itu dia punya bahagian bekalan. Okey, kemudian soalan A. Nyatakan fungsi. Bila nak nyatakan fungsi, mesti kenal komponen. So, komponen berlabel A. Okey, so yang berlabel A tu yang mana? Yang ini. Okey, so mesti kenal. Tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Betul cikgu. Okay. Betul. Saya bercinta dengan hidrolik cikgu. Okey. So B, jika injak kawalan berarah ditarik, okey, tentukan arah pergerakan umbuh. Ni umbuh. Okey. Jadi injak kawalan berarah tu sebab Sean tak masuk kelas cikgu, jadi cikgu bagi tahulah. Boleh cikgu. Okey, injak kawalan berarah tu yang ini. Okey. So pada injak kawalan berarah itu, dia ada 3 kedudukan. Okey, macam ni. So, sekarang ni, Hanif rasalah agak-agaknya umbuh ni, dia naik ke dia turun? Saya rasa macam naik ke atas, cikgu.
Naik ke Betul. atas ya? Okey, Betul nanti tak? kita tengok jawapannya. Okey, so cikgu nak minta bantuan pada anak murid cikgu. Okey, Azri boleh bantu cikgu. Kedudukan injak kawalan arah ini, dia pada kedudukan mana? 1, 2 atau 3? Pada kedudukan 3, cikgu. Okey, Azri kata pada kedudukan 3. Jadi bila pada kedudukan 3, bendalih itu akan masuk ikut anak panah sini. Okey, nanti dia akan sambung dengan litar di sini. Okey? Jadi bendalih akan masuk ikut situ. Okey? Jadi boleh tak bantu cikgu untuk beri jawapan untuk A dan B? Cikgu nak minta tolong Ainul lah. Apa jawapan Okey, untuk jawapan A, fungsi dia adalah untuk menyaring bendalih daripada tangki. Untuk B pula, jawapan dia, pergerakan tu dia akan naik ke atas. Okey, kita tengok adakah sama. Jawapan mereka sama dengan Hanif. Nampak je Hanif ni memang pandai lah. Cikgu, saya suka belajar yang efisien ni. Kita tanya soalan A, dia bagi dua-dua terus. Bagus itulah. ni. Okey, so betul lah jawapannya. Okey. Menyaring bendalih dari tangki. Kamu boleh juga tulis menapis bendalih. Menapis cecair. Sebab kita guna cecair kan. Okey. Boleh tulis juga naik, masuk atau ke atas. Jadi betul lah jawapan Hanif tadi. Betul, pandai cikgu. rupanya ya. Alhamdulillah, cikgu. Okey. Okey ya. Jadi ini kalau keadaan omboh ini tegak. Kalau keadaan omboh itu dia mengufuk. Okey. Kamu perlu nyatakan hanyalah keluar atau masuk, ke kiri atau ke kanan. Kalau tegak boleh tulis naik atau turun, masuk atau keluar, ke atas atau ke bawah. Okey, mesti ikut situasi soalan lah. Okey, ini caranya menjawab. Kadang-kadang pelajar ni dia leka kan. Yalah. Okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini soalan bahagian B. Okey. Soalan bahagian B ni soalan panjang, markah banyak. Sini 11 markah. Kalau tak boleh jawab, menung je lah 11 markah tu. Sayang tu cikgu, banyak. Itulah kan. Okey, kita lihat apa yang penting dalam ni. Okey, pertama, dia kata rajah ni adalah mesin kerja tekan. Okey, mesin kerja tekan ke bawah. Menggunakan sistem hidrolik. Okey. Jadi kendalian dia, omboh boleh berhenti di mana-mana kedudukan. Okey, kemudian omboh bergerak perlahan semasa menekan. Maksudnya di sini dia sehala sahaja. Okey, sehala sahaja dia perlahan. Okey. Jadi kamu kena lakarkan litar. Sebab itu tadi masa ulang kaji kena tahu macam mana kendalian dan melakarkan litar. Okey, tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau hidrolik apa yang penting, betul? Apa yang patut kamu kena lakar, basic dia kan. Okey. Jadi mestilah boleh yang ini. Bahagian perkhidmatan bekalan ini sangat penting. Jangan salah. Kalau ini tak ada cecair, tak boleh berfungsi. Kalau ini tak ada pun tak boleh, tak berfungsi. Dengan sepatutnya lah. So semua komponen ini wajib ada. Okey, sekarang barulah kita nak jawab soalan seterusnya. Okay, kita tengok yang pertama. Berhenti di mana-mana kedudukan. Untuk kawalan hidrolik, seterusnya kita mesti sambungkan kepada injap kawalan arah. Okey, injap kawalan arah. Ada banyak jenis. Jadi tips dia, berhenti di mana-mana kedudukan. Okey, boleh bantu cikgu? Apa injap kawalan arah kita nak guna di sini? Ibtisam, boleh bantu cikgu? Kita guna injap kawalan arah 4-3. Okey, 4-3. Ya, pelajar dia tak boleh nak lukis sebab dia online je kan. Kalau tidak, saya suruh dia lukis. Betul. Okey, so kita gunalah injap kawalan arah 4-3.
simbol mesti betul. Salah je sikit, tak ada anak panah ke, anak panah silap, habis. Sadaqallahul azim. Kosong lagi tak dapat 11 lah ni. Habis. Tidak berfungsi litar itu. Okey? Jadi mesti simbol betul. Ni, kendalian ni mesti ada. Mod kendalian kita panggil. Okay? So, mod kendalian mesti ada. Okay? Sebab dia guna 4-3, jadi kita guna tuil yang paling sesuai. Okay? Kalau 4-2, 3-2, kamu boleh guna punat tekan. Ya? Dan seterusnya, mestilah benda yang bergerak. Benda yang bergerak tu adalah silinder. Jadi, apakah kawan kepada injak kawalan arah 4-3 ni? Apa silinder yang paling sesuai? Boleh bantu Cikgu Aiman? Silinder berkedudukan tegak tu. Yalah, silinder jenis apa? Kita ada banyak jenis silinder. Apa nama silinder tu? Silinder... Boleh Aiman? Silinder yang... Boleh ke Aiman? Saya tak boleh. Okey, tak apa. Mungkin dia panik kan. Okey. Cikgu nak cuba tanya Amirul pula. Boleh. Rashid. Boleh. Amirul Rashid, cuba bantu Amirul. Aiman. Silinder apa ni? 11 markah tau. Silinder dua tindakan, Cikgu. Okey, betul. Okey, silinder dua tindakan. Dan kita lukislah dalam keadaan tegak. Sebab kita nak buat mesin kerja tekan. Takkanlah kita nak letak silinder tu naik ke atas. Betul. Atas dah mengangkat. Okey. So mesti ikut dalam soalan. Okey, kemudian kita tak habis lagi. Kita baru jawab yang ni. Baru ada hidrolik. Okey. Kita nak jawab yang ni pula. Bergerak perlahan semasa menekan. Mesti ada komponen yang boleh mengawal pergerakan omboh ini turun. Okey? Boleh tak bantu cikgu? Apakah komponen yang terlibat, Sufi? Gandingan injak penyekat sahala dengan penghat bola laras, cikgu. Okey, so betul. Okey? So mesti ada gandingan ini. Baru dia akan bergerak ke bawah dengan perlahan. Berbola ni mesti duduk sebelah kiri. Kalau kamu buat berbola tu, berbola tu sebelah kanan, topi sebelah kiri, dia akan jadi laju turun. Okey, dia turun laju, naik perlahan. Okey, kalau kamu nak dua hala, okey, sebab ini sehala je bergerak perlahan. Kalau nak dua hala bergerak perlahan, yang ini tak payah. Ini sahaja. Dia dua-dua arah pun akan bergerak perlahan. Okey? So itu soalan yang berkaitan dengan lakaran litar. Ya. Jadi cikgu harap dapat lukis dengan betul, simbol betul, litar mesti berfungsi, berkendali. Betul. Tak boleh tergantunglah cikgu kalau litar tu tertinggal satu komponen seperti cikgu cakap tadi. Ya. Mungkin mesin tersebut tidak boleh berfungsi. Tidak berfungsi, betul. Yeah. Mesti berfungsi menepati soalan. Baru dapat full mark. Menarik. Okay? So, untuk soalan seterusnya, soalan 3 ni, masih soalan bahagian B. Okay, jadi dekat sini, pada rajah ni, dia sebuah jet kenderaan. So, dia ada silinder 1 dan silinder 2. So, ada 2 silinder. Okay? Jadi, kita lihat sini, 2 sistem hidrolik yang dicadangkan. Dekat sini 2,500 kg. Okay? 2,500 kg tu adalah G-Sing. Jadi kena tukar kepada daya. Okey, macam mana kita nak tukar kepada daya? Ainul, cuba bantu cikgu. Kalau kita nak tukarkan daripada G-Sim kepada daya tu, kita kena darabkan G-Sim dengan pecutan graviti. Okey, betul. Ni ya. Okey, so kena tukar. Jadi, soalan dia, hitung nilai tekanan. Hitung. Kira. Bila kira, mesti ada apa, Hanif? Kalkulator, cikgu. Oh, iya, betul. Dan mesti ada rumus. Saja saya kacau, cikgu. Betul. Betul. Okey. Dan kita perlu tentukan sistem, iaitu pilihlah sistem yang
sesuai. Kita ada dua sistem ni. Tak semesti dua-dua tu boleh. Kita nak cari yang boleh. Okay, so biasanya cikgu akan cadangkan pelajar mesti buat dalam bentuk jadual. Okay, letak sistem A, sistem B. Kemudian kamu kira. Bila kira, letaklah formula. So, ini adalah formula untuk tekanan. Okay, mesti ingat formula tadi. Okay. Kemudian, ini adalah bagaimana kita nak tukar kepada daya. Okey, cikgu bagi masa 1 saat aja untuk kira. Berapakah tekanan ni? Cepatlah Hanif, tekan kalkulator. Dia dapat cikgu. Tadi 2,500 kg. Kita nak darab dengan pecutan graviti iaitu 10. 2,500 darab 10, maka jawapannya 25,000 Newton. Okey. Saya tengok cikgu je, saya tak tengok papan. Ya. Okey, cikgu nak... sekarang ni cikgu nak tekanan lah. Tekanan sistem A dan sistem B yang kita kira bila dia angkat 25,000 Newton. Okey, boleh bantu cikgu untuk berikan jawapannya. Azri boleh bantu cikgu? Boleh cikgu. Sistem A 125 kilopascal. Okey, sistem dan B? Sistem B 156.25 kilopascal. Okey. So, itulah jawapannya. Dan mesti ada langkah kerja. Wajib ada. Okey, kenapa kita letak dalam kilopascal? Sebab dalam soalan kita ada kilopascal. Kita mesti banding benda yang sama, ciri-ciri yang sama. Okey, dekat sini pun ada 2. Nampak cikgu bulatkan 2 tu? Itu sebab kita gunakan 2 silinder. Jadi luas ni mesti darab dengan 2. Okey? Jadi kita bandingkanlah yang kita kira dengan sistem tekanan dalam sistem yang diberi. Okey. Hanif rasa sistem mana yang boleh angkat? Sistem mana yang boleh angkat cikgu? Yang boleh angkat kenderaan tu? Baiklah, daripada perhatian saya tengok sistem A 125 Pascal, yang B 156. Kemungkinannya sistem B cikgu yang lebih kuat. Sistem B yang lebih kuat? Ya. Okey, itu jawapan Hanif. Kita tengok apa jawapan anak murid cikgu yang bijak pandai ni. Boleh. Okey, boleh cikgu minta bantuan Ibtisam? Sistem A, cikgu. Sistem A, Padahal Hanif. dia tersenyum-senyum, cikgu masih saya jawab sistem B masing-masing. Tak apa, bagi peluang Kak Abang. Okey, sistem A, Hanif. Kita kena tengok nilai dia ni. Nampak? Maksima dia 150. Sini 125 sahaja. Kalau kita guna sistem B, pecahlah sistem tu. Sebab tekanan dia melebihi had maksima. Sistem pecah, kereta pun terbang cikgu saya rasa. Habis semua terbang. Betul cikgu. Okey, so sistem A mesti kuatkan jawapan kamu dengan memberikan justifikasi, alasan. Kita mesti kata tekanan yang dikira kurang daripada had maksima sistem. Okey, jadi itulah antara jawapan yang kamu kena berikan. Menarik cikgu. Cikgu kan saya rasa dengan jawapan saya yang salah tadi dengan sistem yang salah. Mungkin kalkulator saya yang salah lah. Saya nak berhenti rehat sekejap lah cikgu. Boleh tak saya nak pergi cari kalkulator baru? Ya, kita sedut segak udara. Baiklah, sambil saya cari kalkulator baru. Jangan ke mana-mana ya. Kejap lagi kita akan sambung ya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Ya, saya tengah kalibrasi balik kalkulator dekat otak saya ni ya. Anda masih bersama kami di Sukses SPM 2021 ya. Habislah tadi saya jawab jawapan yang salah tu sistem A, sistem B. Mama kalau mak saya tengah tengok ni, "Oi, alamak, kena tarik pelat telinga nanti ya." Baiklah, hari ni kita tengah belajar mata pelajaran asas kelestarian dengan tajuknya kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik, dan kita mempunyai tenaga pengajar yang begitu kelakarlah saya rasa. Ya, Cikgu Salina Syahudin daripada SMK Agama Muslim River Perak. Dan juga ditemani oleh murid-murid daripada sekolah yang sama ya. Baiklah cikgu, teruskan. Apa lagi yang kita nak belajar ni? Okey, kita nak sambung. Soalan tadi tak habis lagi. Tak habis sebab lagi? Sebab bahagian B panjang. Ni berapa markah cikgu? Yang pertama tadi 11 markah. 11 markah, ini 3 markah, 14 markah. Jadi selalunya dia 10 hingga 15 markah.
Begitu banyak cikgu Banyak. Dan betul-betul kalau fokus insya-Allah dah boleh skor dah ni. Ya, boleh skor. Okey, kita lihat soalan ni. Okey, tentukan sama ada kita nak ganti kepada sistem pneumatik sesuai ataupun tidak. Lepas tu berikan alasan. Jadi tengok ada 3 markah sini. Jadi kamu kena tahu berapa alasan yang kamu kena berikan. Okey, boleh tak bantu cikgu dengan jawapan untuk B ini? Rashid, boleh bantu cikgu? Boleh. Okey, isi dia, fakta dia tidak boleh. Dan isi yang pertama sebab dia tidak boleh melakukan kerja berat dan dia tidak boleh melakukan kerja separuh jalan. Okey, kita lihat. Okey, tidak boleh, tidak sesuai. Okey, so betul lah. Kemudian kamu kena berikan minima 2 alasan. Kerana sini 3 markah. Okey, jadi 1, 2, 3 biasanya lah. Okey, dia macam tu. Jadi jangan bagi sikit. Bagi lebih tak apa. Nak senarai sampai 4, 5 pun boleh. Okey, so biasanya kita galakkan pelajar ni beri lebih, jangan beri kurang. Betul. Ya. Okey. Kita tengok soalan keempat ini. Ini soalan bahagian A. Bahagian A ni dia simple je. Markah sikit-sikit je. Tapi sikit pun kalau banyak tak boleh jawab. Jadi banyak dekat markah yang hilang kan. Bazir juga cikgu kalau macam tu. Okey, so di sini dia diberi simbol komponen pneumatik. Dia nak nama komponen. Di sinilah kalau tak kenal maka tak cinta. Betul Hanif. Sekali tak lagi kenal. cikgu, saya dah bercinta dengan asas kelestarian ni. Itulah. Cikgu dah lama bercinta dengan subjek ni. Nanti bawa balik tanya orang rumah mana ni asas kelestarian buku teks cikgu. Okey. Okey, so sekarang ni tengok simbol ini dan berikan namanya. Okey, bantu cikgu dengan jawapannya ini. Aiman. Boleh bantu cikgu? Boleh cikgu. Kalau tadi saya salah, yang ni saya betul cikgu. Okey. Saya suka semangat Aiman. Okey, yang atas tu nama komponennya adalah silinder rod kembar. Manakala yang bawah tu injap penyekat sahalik cikgu. Okey. So, betul jawapannya. Tahniah Aiman. Okey, bila nama mesti tepat. Ejaan mesti betul. Nama mesti lengkap seperti mana dalam buku teks. Kalau satu komponen ada 2, 3 nama, kamu boleh guna mana-mana nama. Okey, mana-mana. Dia betul aja. Okey ya, kita tengok soalan seterusnya. Okey, masih soalan bahagian A. Masih lagi kawalan pneumatik. Di sini dia beri 2 komponen dalam rajah. Okey, komponen ni satu, ini satu. Dia suruh kenal pasti komponen. Okey, berdasarkan kategori inilah untuk pengawalan dan pemindahan tenaga. Okey? Agak-agak Hanif boleh ke jawab soalan ni? Saya rasa saya tahu jawapan ni cikgu, tapi saya pasti murid-murid kita di rumah lagi nak mencuba. Cikgu. Okey, kita bagi peluang lah kan. Okey, cikgu minta tolong Sufi lah untuk silakan Sufi, tolong jawabkan untuk saya. Okey, yang A tu komponen B, manakala yang B tu komponen A. Okey, so betul jawapannya. Okey, bila kamu jawab di sini, dia dah beri label. Jawab je ikut label yang diberi. Tak perlu tulis nama komponen yang sebenar. Nama sebenar dia. Okey? Macam Hanif lah kan. Tak payah tulis nama Hanif. Tulis je H. Okey? Macam tu lah. Kenapa tiba-tiba saya, cikgu? Nampak macam mana Hanif dia ada bersama cikgu di sini. Dalam studio. Okey. Tapi saya setuju dengan jawapan Sufi. Ini memang yang saya nak sebut tadi. Oh. B. Macam kan? tu, cikgu. Boleh nampak kan? Okey ya. So, pastikan kamu tulis apa yang dilabel. Okey ya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan ni agak mencabar minda. Ya, jadi soalan ni dia kata di sini dia nak pam air mengikut masa yang ditetapkan. Dia suruh nyatakan komponen yang boleh mengawal motor secara automatik. Dekat sini tak ada pun komponen yang dilabel apa-apa. Yang ini kamu memang kena beri nama komponen itu. Komponen yang bertindak secara automatik tanpa kawalan manusia mengikut masa. Okey, itu untuk A. Untuk B, dia nak Swiss.
So mereka belajar banyak jenis Swiss dalam kawalan elektrik. Okey, ini kawalan elektrik. Macam mana nak tahu kawalan elektrik? Sebab ada perkataan mengawal motor. Okay, bila mengawal motor memang kawalan elektrik. Okay. Jadi dia nak Swiss yang menghidupkan motor pump bila pipe air dibuka, di mana pump tu kita letak dekat titik A. Titik A tu ini adalah saluran pipe. Okey, saluran pipe. Okey, jadi sekarang ni boleh tak beritahu cikgu apalah jawapannya untuk A dan B ini? Mari bantu cikgu, Ainul. Okey, untuk A ni sebabkan dia kata masa yang ditetapkan, so kita kena komponen yang diperlukan adalah pemasa. Untuk B pula, Swiss yang diperlukan ialah Swiss aliran. Okey. Jadi betul jawapan Ainul tu. Sebab betul lah explanation dia tadi, sebab ada masa ni. Betul. So kita perlukan pemasa. Kenapa pakai Swiss aliran? Kerana bila kita buka pipe air, air itu mengalir. Dan air mengalir, kita letak di sini kita punya pump. Jadi pump tu motor tu detect air yang mengalir. Okay, ya? Okey, sekarang kita nak lakarkan simbol Swiss. Kalau kat sini salah, kat sini pun salah. Oh. Okey, jadi sini mesti betul, barulah sini betul. Berkait-kait macam ya, berkaitan. So, lakarkan simbol Swiss yang anda nyatakan di B. Jadi sekarang ni kita nak lakar simbol Swiss aliran. Swiss ni ada dua keadaan. Lazim terbuka atau lazim tertutup. Okey, cikgu nak tahu. Lazim terbuka ke lazim tertutup kita nak gunakan? Azri boleh bagi tahu? Boleh cikgu, kita gunakan Swiss lazim terbuka. Okey, Swiss lazim terbuka. So gambar dia macam ni lah. Okey, sebab apa lazim terbuka? Sebab sebelum tu dia tak beroperasi. Jadi bila kita sambung dengan litar ni tak lengkap. Okey, kita lengkapkan bila ada air mengalir. Baru dia akan tutup. Baru motor berjalan. Okey, so ingat, kena tahu kendalian setiap komponen. Okey, fungsi setiap komponen. Okey, kita lihat soalan ke-7. Okey, di sini litar kawalan TPT. Okey, kena pasti dua komponen putus litar secara automatik juga. Maksudnya bukan tindakan manusia, dia tindakan dalam litar ini sendiri. Okey. So, apakah jawapan yang dapat kamu berikan di sini? Boleh bantu cikgu. Aiman. Boleh cikgu. Satu komponen yang pertama PLM, komponen yang kedua pula GBL. Okey. PLM, GBL. Sebab yang ini kena ada manusia yang tekan. Itu secara manual ya cikgu Tapi okay. PLM dan GBL memang automatik. Okey. Jadi yang ini bila ini berfungsi baru yang ini berfungsi. Okey, jadi tak kisah kamu boleh letak PLM bawah, GBL atas, tak kisah. Okey, dia tak ada urutan. Okey, kita lihat soalan 8. Di sini mesin kacau dodol. Ini kendaliannya. Okey, so kita tengoklah apa soalannya. Dia suruh lakarkan litar kawalan elektrik. Okey. So dia nak motor berkendali, maksudnya motor on, PM tekan. Okey, motor off. Yang ini off. Bila kita tekan PH. Okey, on off sahaja. Okey, jadi yang pertama ni kita nak lukis litar apa agaknya? Ibtisam, boleh bantu cikgu? Kita pakai litar TPT cikgu. Okey, so inilah rupa litar TPT. Pastikan simbol ini betul. Kritikal ya. Simbol ni mesti betul, mesti ada label. Okey, kalau sini label P, sini pun mesti P. Jangan sini P, sini letak P1. Salah. Tak boleh. Okey. Kemudian kita kena buat talian lampu. Selain lampu pandu merah, apa kita nak letak komponen di sini supaya dia menyala bila motor tak on. Motor mati. Okey, apa komponen kita nak letak di situ? Boleh bantu Cikgu Sufi?
kita letak penyentuh lazim tertutup cikgu. Okey. So betul lah. Kita letak penyentuh lazim tertutup. Ini tips dia. Okey. Ini menyala, ini mesti tutup sebelum motor berkendali. Okey. Untuk yang ketiga, lampu pandu hijau bila motor on. Motor hidup baru dia menyala. Okey. Jadi kita selain daripada letak lampu pandu hijau, apa komponen kita nak letak di sini? Boleh bantu cikgu? Ainul. Kita letak penyentuh lazim terbuka. Okey. Letak penyentuh lazim terbuka. Ini memang tips lah. Okey. Motor mati mesti kawan dengan tertutup supaya dia menyala. Okey. Untuk hijau menyala bila motor hidup kawan dengan yang terbuka. Label mesti sama. Ini mak, ini semua anak. Okey. Cikgu, macam cikgu cakap tadi ni sistem yang digunakan untuk mesin pengacau dodol Seperti blender juga, adakah sistemnya hampir sama? Ya. Betul. Banyak alat elektrik kita gunakan sistem kawalan. Sistem kawalan. Okey. So kita lihat di sinilah. Kita ada soalan bahagian B. Di sini kita ada 2 litar. Kamu kena buat pilihan. Ya. So, kita kena pilih litar yang paling sesuai. So, kita kena buat perbandingan setiap litar. So, banding litar A dengan litar B. Okey, cikgu nak tanya. Dia nak P ni menghidupkan motor A1. So, tengok yang warna pink. Okey, talian warna pink. Okey, boleh bantu cikgu Rashid? Boleh ke motor M1 tu hidup? Kalau motor PM M1 ditekan. Boleh hidup juga. Okey, boleh hidup ya. Hidup. Okey, yang ini pun hidup. Okey. Kemudian talian yang kedua, boleh ke sebab dia berkaitan dengan gegelung TR ni. Okey, so kita tengok yang kat sini. Boleh ke gegelung TR ini berkendali pada litar A dan litar B? Okey, boleh bantu cikgu untuk jawapan ni. Azri. Boleh cikgu. Untuk litar A dia tak berkendali dan litar B dia akan berkendali. Okey, so yang ini dua-dua okey. Okey, untuk yang ketiga, talian biru. Kita tengok ayat sini sebab dia berkaitan dengan gegelung P2. So yang ni menghidupkan motor M2. Okey, litar A dengan litar B tu. Boleh ke gegelung P2 itu beroperasi? Boleh bantu cikgu? Ibtisam. Litar B tu dia boleh menyala. Okey, litar A boleh berkendali tak? Tak. Okey, yang ini tak, yang ini boleh. Jadi kita dah nampak sebenarnya jawapan dia. Litar mana yang boleh, litar mana yang tak boleh. Betul cikgu kan? Jadi seperti mana cikgu kata, bila ada 2 sistem buat dalam bentuk jadual. Baiklah cikgu, sebelum kita tengok lagi jadual ni antara litar A dengan litar B dan juga komponen-komponen yang berbeza tadi, saya rasa yang kat rumah pun mungkin nak berehat sebentar ya, sebab mungkin nak ulang kaji dengan litar-litar apa yang cikgu kita nak ajar hari ini. So jangan ke mana-mana, pastikan anda masih bersama kami Sukses SPM 2021. Kita berehat sebentar saja. Didik TV KPM. Ya, masih bersama saya Hanif Sean di Sukses SPM 2021 ya. Saya mengharapkan anda semua masih lagi menjaga SOP di rumah dan juga kita memang sudah tanggungjawab kita lah sama-sama nak putuskan rantai COVID-19 dengan kes yang tinggi-tinggi ni. But insya-Allah nanti kita boleh menang dengan COVID-19 ini. Hari ini kita belajar asas hari ini kita belajar asas kelestarian ya, kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik, dan kami membawakan Cikgu Salina Syahudin daripada SMK Agama Slim River Perak bersama kami hari ini. Macam-macam dah cikgu kita belajar hari ini. Saya pun sendiri belajar mengenai litar A, litar B, mengenai jet tadi, hidroelektrik, semua benda pasal turbin motor semua cikgu. Apa lagi yang cikgu nak kongsikan dengan kita hari ini?
Okey, kita nak selesaikanlah. Soalan kita ni tak habis lagi Tak kan? habis lagi. Habis-habis saya memang potong cikgu separuh je soalan tadi. Tapi tak apa cikgu sebab berdebar saya nak tengok jawapan ni sebab markah betul-betul banyak markah. Silakan cikgu. Okey, bila soalan bahagian B ni markah dia banyak dan bila kamu nak jawab soalan, kamu mesti tengok jugalah markah yang diperuntukkan ini. Okey? Jadi tadi kita dah bagi tahu, cikgu dah bagi tahu, layout dia mestilah kamu buat dalam jadual. Dia sebenarnya ruang jawapan yang diberi tu tak ada jadual pun. Tapi biasanya cikgu dah lama mengajar kan, daripada pengalaman mengajar. Jadi kita nak pelajar tu biar beri jawapan yang kemas. Bila orang tengok pun, orang baca, oh boleh faham jawapan dia. Bila buat perbandingan, biasanya kita suka buat perbandingan sebelah-sebelah. Kan, kalau macam Hanif pun masa nak pilih girlfriend dulu kan. So kalau ada 2-3, kita mesti letak dia sebelah-sebelah dalam bayangan kita. InsyaAllah cikgu. So tengok ciri-ciri yang betul. Tapi yang kena ada dinding cikgu antara dua tu. Betul. Kalau tak habis saya. Kalau tidak habis tarik rambut. Saya setuju cikgu, kena letak macam ni, senang nanti pemeriksa pun nak cari point. Nak bagi markah betul. kan. Kita sebenarnya bila menjawab soalan, pelajar kena letakkan diri mereka seperti mereka itu adalah orang yang memberitahu sesuatu. Kita kena anggap orang yang membaca jawapan kita itu, dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Bila dia baca jawapan kita tu, dia akan faham apa yang kita nak sampaikan. Selalu pelajar ni dia akan anggap macam ni. Oh tak apa. Orang yang periksa kertas kita tu adalah cikgu. Cikgu tu dia dah pandai. Tapi kita kena letak bahawa kita ni nak ajar orang apa yang ditanya. Itu yang sepatutnya pelajar letak dalam minda bila menjawab peperiksaan. Betul. Saya rasa tip ni penting juga. Untung pelajar-pelajar kita juga daripada SMK Agama Muslim River Perak dapat cikgu yang mengajar macam ni. Betul cikgu? Ya, betul. Kita kena gunakan apa pengalaman kita mengajar tu, kita sampaikan pada pelajar. Setuju, itu sahaja. cikgu. Setuju. Ya? Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dah letak dalam bentuk jadual. Jadi kita mesti letaklah namanya di atas sini, litar A, litar B. Jadi kamu kena present lah. Tadi kita dah analisis kan litar kita. Yang mana boleh beroperasi, yang mana tak boleh beroperasi. Jadi kamu kena present. Kamu kena present jawapan kamu begini. So kamu tak boleh tulis tidak boleh beroperasi. Tak boleh. Kena beri justifikasi. Sebab kenapa dia tak boleh beroperasi? Kalau tadi talian yang pink tu dua-dua boleh beroperasi. Tetapi talian kuning dan talian biru, litar A tak boleh beroperasi. Litar B sahaja boleh beroperasi. Jadi kamu kena nyatakan kenapa talian itu tidak boleh beroperasi. Inilah antara sebab-sebabnya. Jadi kena jelaslah. Kamu, ini ayat standard cikgu. Cikgu kan, dengan pengalaman yang ada. Pelajar jawablah guna ayat pelajar yang memberi maksud yang sama. Biasanya memang kita sebutlah gegelung TR tidak menjadi elektromagnet. Bila penyentuh lazim tertutup P menjadi terbuka. Boleh. Buatlah macam mana pun janji memberi maksud yang sama. Jadi kat sini, bila kat sini tidak, sini pun tidak. Sini pun tidak. Dekat sini semua menjadi. Menjadi. Maksudnya beroperasi. Dah macam baca doa cikgu. Semoga menjadilah awak. Semoga menjadi. Setuju cikgu? Jadi maksudnya kita dah dapat jawapan kita. Betul. Untuk kita pilih paling sesuai ini. Yang paling sesuai. Jadi jawapan kita mestilah hanya ada satu sahaja yang paling sesuai. Jadi boleh bantu cikgu dengan jawapan ini. Agak-agaknya Hanif rasa mana yang paling sesuai? Tentunya litar B cikgu. Sebab katanya menjadi di situ. Okey. So kita tengok apa jawapan anak murid cikgu yang tersayang ni. Betul. Boleh bantu cikgu? Ainul? Jawapan dia litar yang paling sesuai ialah litar B. Okey, betul. Saya dapatlah pembentukan kesalahan saya tadi cikgu. Ya, betul. Okey, so litar B lah yang paling sesuai. 5 markah. Okey. Jadi itu
Itu serba sedikit tips daripada cikgu lah berkaitan dengan soalan ini. Tetapi sebenarnya dalam kawalan, pelbagai bentuk soalan boleh keluar. Jadi yang penting, bila kamu belajar, kamu mesti menguasai apa yang cikgu beritahu awal tadi. Kalau kawalan elektrik, mesti menguasai simbol komponen dia tu, jenis-jenis litar, lakaran litar, kendalian. Kalau kamu tulis kendalian mesti tulis ikut proses dia. Mesti. Yang mana pertama, yang mana kedua, yang mana ketiga. Sama je untuk ketiga-tiga litar. Kemudian apa lagi? Pengiraan. Bila buat pengiraan, pastikan tulis formula. Pengiraan ni formula dia senang aja kalau hidrolik. Sebenarnya 3 je formula utama. Satu formula daya, sebab daripada daya kita boleh cari tekanan. Kan? Sebab dia daripada daya F sama dengan P darab A. Betul Hanif? Betul je ke? Jadi kalau nak cari tekanan, kita ubah je lah. Kemudian kita ada formula kerja. Kan? Formula kerja ni berkaitan dengan jarak. Ada jarak, ada kerja. Macam sekarang, kalau saya berjalan ke depan, adalah kerja dilakukan. Kalau saya duduk diam je, kurang kerja je ke? Tak adalah kerja. Kan? Kemudian kita ada formula kuasa. Kuasa ni berkaitan dengan masa. Sebab itulah kita kira pengiraan ini kita kira dalam hidrolik sahaja. Yang kawalan lain tak ada pengiraan. Betul, Cikgu saya rasa menarik. Banyak juga tips-tips yang cikgu dah kongsikan tadi. Cikgu, mungkin kan, adakah cikgu atau kita nak adik-adik kita dekat rumah yang tolong memberikan rumusan sedikit apa yang kita telah belajar hari ini? Boleh? Cikgu ada siapa nak menjemput? Jadi bila dah belajar kan, mestilah pelajar yang memberi rumusan. Kenapa pula guru? Betul. Sebab mereka lah yang patutnya mendapat hasil pembelajaran itu. Okey, cikgu nak jemput lah. Ada sesiapa volunteer nak bagi rumusan? Ada? Tak apa, cikgu pilih. Okey, Rashid. Terima kasih. Okey, yang first kita kena lukis simbol dengan lengkap. Simbol tu kita kena lukis dengan sempurna. Okey, yang kedua kita perlu baca soalan dan kita kena gariskan kata kunci yang soalan nak. Itu saja daripada saya. Okey. Ada lagi yang nak memberi rumusan? Ya. Atau mungkin cikgu okey. Ya. Atau mungkin cikgu boleh bagi tips terakhir sebelum kita akhir rancangan kita hari ini. Okey. So, tips terakhirnya, bila dapat kertas soalan, bacalah dengan baik dan highlightkan kata kunci, kata tugas dan apa yang diperlukan dalam soalan. Dan cikgu doakan semua dapat skor A+ dalam asas kelestarian. Amin. InsyaAllah cikgu, betul tu. Ya. Cikgu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya atas mata pelajaran asas kelestarian kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik kita belajar hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada murid-murid di dalam talian daripada pelajar SMK Agama Slim River Perak juga, dan juga kepada mereka yang di rumah. Terima kasih kerana bersua dengan kami petang ni di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya Noraza binti Zainal Abidin, ibu kepada Amirul Rashid bin Azmi. Saya berharap beliau akan mencapai keputusan yang paling cemerlang untuk SPM 2021 ini dan mengharumkan nama SMKA Slim River. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazwan bin Muhyiddin, bapa kepada Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Syazwan dari SMKA Slim River Perak. Harapan saya adalah agar anak saya mampu untuk menjadi anak yang soleh serta menjadi sumber inspirasi kepada kejayaan adik-adik yang lain. Saya juga berharap anak saya serta calon-calon SPM yang lain kekal kuat dan tabah dalam menempuh segala dugaan dan rintangan untuk memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Kepada para guru, terima kasih diucapkan ke atas segala usaha dan komitmen yang telah diberikan untuk memastikan kejayaan anak-anak ini. Terima kasih.